Tun Mahathir, Penyatuan Melayu dan Realiti Politik Malaysia Moden. Kenyataan bekas Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, bahwa beliau gagal menyatukan orang Melayu merupakan satu pengakuan yang sangat besar dalam lanskap politik negara. Tokoh yang pernah dianggap sebagai arsitek pembangunan Malaysia moden itu secara terbuka mengakui bahwa usaha lebih 2 tahun untuk menyatukan masyarakat Melayu tidak berhasil. Pengakuan tersebut bukan sahaja menyentuh soal politik, tetapi turut membuka perbincangan mendalam tentang identiti bangsa, perpecahan masyarakat, masa depan politik Melayu, serta cabaran Malaysia sebagai negara berbilang kaum. Apabila seorang tokoh sebesar Tun Mahathir mengakui kegagalan, masyarakat tidak boleh melihatnya sekadar sebagai kenyataan politik biasa. Ia membawa makna yang lebih mendalam. Selama beberapa dekad, beliau dikenali sebagai pemimpin yang berjaya membina pengaruh besar dalam kalangan orang Melayu. Dari era pemerintahan beliau sebagai Perdana Menteri hinggalah selepas bersara, pandangan beliau sentiasa mendapat perhatian rakyat. Maka, apabila beliau mengatakan bahwa orang Melayu semakin berpecah dan sukar disatukan, perkara itu memberi gambaran bahwa masyarakat Melayu sedang melalui satu krisis yang serius. Kenyataan tersebut juga mencerminkan perubahan zaman. Politik Malaysia hari ini tidak lagi sama seperti era 1980-an atau 1990-an. Masyarakat kini lebih terdedah kepada media sosial, pelbagai sumber maklumat dan pengaruh global. Kesetiaan politik semakin berubah. Jika dahulu sokongan kepada sesuatu parti banyak dipengaruhi sentimen bangsa dan sejarah perjuangan, hari ini ramai yang membuat keputusan berdasarkan isu ekonomi, kos sara hidup, integriti, dan masa depan generasi muda. Dalam konteks ini, usaha menyatukan orang Melayu menjadi lebih sukar kerana wujud terlalu banyak perbezaan ideologi, kepentingan politik, dan perebutan kuasa. Parti-parti Melayu sendiri berpecah kepada pelbagai blok. Ada yang membawa pendekatan nasionalis, ada yang menggunakan agama sebagai asas perjuangan, dan ada yang cuba tampil lebih sederhana serta inklusif. Akibatnya, masyarakat Melayu sendiri terbahagi kepada kelompok-kelompok yang sukar mencapai kata sepakat. Sejarah politik Melayu dan peranan Tun Mahathir. Untuk memahami kenyataan Tun Mahathir, kita perlu melihat sejarah politik Melayu secara lebih mendalam. Orang Melayu sejak dahulu memainkan peranan dominan dalam politik Malaysia. Selepas kemerdekaan, parti-parti yang mewakili Melayu menjadi tonggak utama pemerintahan negara. Politik Melayu sering dikaitkan dengan usaha mempertahankan hak istimewa Melayu, kedudukan Islam, dan institusi Raja-Raja Melayu. Tun Mahathir sendiri muncul sebagai antara tokoh paling berpengaruh dalam sejarah politik Melayu. Ketika beliau menjadi Perdana Menteri, Malaysia mengalami proses pembangunan pesat, projek mega, perindustrian dan dasar ekonomi baru, banyak mengubah wajah negara. Dalam kalangan orang Melayu, beliau dianggap sebagai pemimpin yang berjaya, meningkatkan keyakinan bangsa Melayu untuk bersaing di peringkat antarbangsa. Namun, sepanjang karier politik beliau, Tun Mahathir juga sering dikaitkan dengan politik perpecahan. Pelbagai konflik dalaman berlaku ketika era pemerintahannya, antaranya termasuk krisis dalam UMNO, pemecatan tokoh politik tertentu, dan persaingan kuasa yang menyebabkan lahirnya pelbagai parti baru. Walaupun beliau berjaya mengukuhkan kuasa politik Melayu dalam beberapa aspek, pada masa yang sama berlaku juga pemisahan ideologi dalam kalangan masyarakat Melayu sendiri. Apabila beliau memperkenalkan konsep payung besar, idea tersebut sebenarnya bertujuan menyatukan kembali kekuatan politik Melayu yang semakin berpecah. Tun Mahathir percaya bahwa jika orang Melayu terus berpecah, mereka akan kehilangan pengaruh politik dalam negara. Namun usaha itu akhirnya gagal mencapai matlamat besar yang diharapkan. Kegagalan ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu hari ini tidak lagi mudah disatukan hanya melalui slogan bangsa semata-mata. Generasi muda khususnya mula
melihat politik dari sudut yang lebih luas. Mereka mempersoalkan isu pekerjaan, pendidikan, rasuah, kebebasan bersuara dan peluang ekonomi. Ini menyebabkan pendekatan lama yang terlalu menekankan ketakutan, kehilangan kuasa bangsa, semakin kurang berkesan. Faktor perpecahan orang Melayu. Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan orang Melayu sukar disatukan pada hari ini. Faktor pertama ialah perbezaan ideologi politik. Dahulu, politik Melayu lebih tertumpu kepada satu parti dominan. Namun kini wujud banyak parti yang bersaing sesama sendiri. Ada yang cenderung kepada pendekatan nasionalis, ada yang lebih Islamik, dan ada yang membawa image reformasi. Perbezaan ideologi ini menyebabkan masyarakat Melayu terbahagi kepada pelbagai kumpulan penyokong yang fanatik terhadap parti masing-masing. Media sosial pula memperkuatkan lagi perpecahan tersebut. Setiap pihak mempertahankan pemimpin mereka secara agresif, sehingga perbincangan matang semakin hilang. Faktor kedua ialah perebutan kuasa politik. Dalam politik, kuasa memainkan peranan sangat besar. Banyak pemimpin lebih mementingkan kedudukan dan pengaruh berbanding perpaduan sebenar. Akibatnya, usaha penyatuan sering gagal karena setiap pihak mahu menjadi dominan. Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peranan penting. Orang Melayu sendiri tidak berada dalam keadaan ekonomi yang sama. Ada golongan elit Melayu yang kaya dan mempunyai kuasa besar. Manakala ramai lagi, rakyat biasa bergelut dengan kos sara hidup. Jurang ini menyebabkan masyarakat mula mempersoalkan sama ada perjuangan politik Melayu. Banner-banner membantu rakyat bawahan atau sekadar menguntungkan golongan tertentu. Generasi muda Melayu pula semakin kritikal. Mereka tidak lagi menerima sesuatu naratif politik secara membuta tuli. Mereka mahu melihat hasil sebenar seperti peluang pekerjaan, pendidikan berkualiti, dan kehidupan yang lebih stabil. Jika isu-isu ini tidak diselesaikan, slogan perpaduan bangsa sahaja tidak cukup untuk menarik sokongan mereka. Media sosial dan perubahan politik. Media sosial menjadi antara faktor terbesar yang mengubah politik Melayu hari ini. Dahulu, maklumat banyak dikawal oleh media arus perdana. Namun kini semua orang boleh menyuarakan pandangan mereka secara terbuka. Keadaan ini mempunyai kesan positif dan negatif. Positifnya, masyarakat lebih bebas mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber. Mereka boleh menilai sesuatu isu dengan lebih kritikal. Namun negatifnya, media sosial juga menjadi tempat penyebaran fitnah, propaganda, dan kebencian politik. Dalam politik Melayu, media sosial sering digunakan untuk menyerang lawan politik. Penyokong parti tertentu menyerang penyokong parti lain secara agresif. Akibatnya, masyarakat menjadi semakin berpecah. Perbezaan pendapat yang sepatutnya dibincangkan secara matang bertukar menjadi permusuhan. Budaya cyber trooper juga menyebabkan politik semakin toksik. Ramai individu dibayar atau digerakkan untuk menyerang pihak lawan. Ini menyebabkan rakyat biasa sukar membezakan antara fakta dan propaganda. Tun Mahathir sendiri pernah menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di media sosial. Namun pengaruh tersebut semakin mencabar apabila generasi muda mula mengikuti pelbagai pempengaruh lain yang mempunyai pendekatan berbeza. Politik ketakutan dan masa depan Melayu. Kenyataan bahwa negara akan terlepas dari tangan orang Melayu mencerminkan politik ketakutan yang sering digunakan dalam lanskap politik Malaysia. Naratif ini bukan perkara baru. Sejak dahulu, isu ancaman terhadap Melayu sering digunakan untuk menyatukan sokongan. Namun persoalannya, adakah politik ketakutan masih relevan pada hari ini? Ramai anak muda melihat Malaysia sebagai negara berbilang kaum yang memerlukan kerjasama semua pihak. Mereka percaya bahwa kestabilan negara tidak boleh bergantung kepada dominasi satu kaum semata-mata. Sebaliknya, mereka mahu melihat keadilan dan peluang yang lebih seimbang untuk semua rakyat. Ini tidak bermaksud identiti Melayu tidak penting. Orang Melayu tetap memainkan peranan utama dalam negara. Namun pendekatan politik yang terlalu menekankan ketakutan mungkin semakin kurang berkesan dalam masyarakat modern. Tambahan pula,
Globalisasi menjadikan generasi muda lebih terbuka kepada idea baru. Mereka melihat kejayaan sesebuah negara bukan berdasarkan dominasi kaum tertentu, tetapi berdasarkan kecekapan pentadbiran, pendidikan dan ekonomi. Krisis kepemimpinan Melayu, kegagalan menyatukan orang Melayu, juga menunjukkan wujudnya krisis kepemimpinan. Masyarakat semakin hilang kepercayaan terhadap ramai pemimpin politik. Skandal rasuah, perebutan kuasa dan lompat parti menyebabkan rakyat kecewa. Ramai rakyat merasakan bahwa pemimpin lebih sibuk berpolitik daripada menyelesaikan masalah sebenar rakyat. Isu kos, sara hidup, peluang pekerjaan dan harga rumah menjadi lebih penting kepada rakyat biasa berbanding perebutan kuasa politik. Dalam keadaan ini, sukar untuk mana-mana pemimpin menjadi simbol penyatuan Melayu. Kepercayaan rakyat terhadap institusi politik semakin menurun. Generasi muda, khususnya, lebih skeptikal terhadap ahli politik. Tun Mahathir sendiri pernah dianggap sebagai simbol kekuatan Melayu. Namun pengaruh beliau hari ini tidak lagi sama seperti dahulu. Faktor usia, perubahan generasi, dan perubahan lanskap politik menyebabkan masyarakat semakin berpecah dalam menilai legasi beliau. Adakah penyatuan Melayu masih relevan? Persoalan besar yang timbul ialah sama. Ada penyatuan Melayu masih relevan dalam konteks Malaysia moden? Jawabannya bergantung kepada bagaimana konsep itu ditafsirkan. Jika penyatuan Melayu bermaksud mempertahankan hak pendidikan dan pembangunan ekonomi Melayu secara positif, maka ia masih relevan. Orang Melayu sebagai majoriti masih memerlukan kekuatan ekonomi dan pendidikan yang kukuh. Namun, jika penyatuan Melayu digunakan untuk menakutkan rakyat atau mencetuskan permusuhan kaum, maka pendekatan tersebut boleh menjadi berbahaya. Malaysia memerlukan perpaduan nasional yang melibatkan semua kaum. Masa depan negara tidak boleh dibina atas dasar ketakutan dan perpecahan. Sebaliknya, ia perlu dibina atas kepercayaan, keadilan dan kerjasama antara rakyat. Pengajaran daripada pengakuan Tun Mahathir. Pengakuan Tun Mahathir sebenarnya memberi banyak pengajaran kepada masyarakat. Pertama, tiada siapa yang mampu mengawal sepenuhnya perubahan masyarakat. Zaman berubah dan cara berpikir rakyat juga berubah. Kedua, perpaduan tidak boleh dipaksa melalui retorik semata-mata. Ia memerlukan kepercayaan dan keikhlasan. Jika rakyat melihat politik hanya dipenuhi perebutan kuasa, maka usaha penyatuan akan gagal. Ketiga, generasi muda memainkan peranan penting dalam menentukan masa depan negara. Mereka mahu politik yang lebih matang dan fokus kepada penyelesaian masalah sebenar. Keempat, media sosial perlu digunakan secara lebih bertanggung jawab. Jika tidak, ia hanya akan terus memecah belahkan masyarakat. Kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad bahwa beliau gagal menyatukan orang Melayu merupakan satu pengakuan yang sangat signifikan dalam sejarah politik Malaysia. Ia bukan sekadar kegagalan seorang tokoh politik, tetapi mencerminkan perubahan besar dalam masyarakat Melayu dan negara secara keseluruhan. Perpecahan politik, perubahan generasi, pengaruh media sosial, dan cabaran ekonomi menjadikan usaha penyatuan semakin sukar. Orang Melayu hari ini tidak lagi berpikir secara seragam. Mereka mempunyai pelbagai pandangan, ideologi dan keutamaan. Namun, keadaan ini tidak semestinya membawa kehancuran. Perbezaan pendapat adalah perkara normal. Dalam demokrasi, apa yang penting ialah bagaimana masyarakat menguruskan perbezaan tersebut secara matang dan bertanggung jawab. Malaysia memerlukan politik yang lebih matang, bukan politik kebencian. Negara ini memerlukan pemimpin yang mampu menyatukan rakyat berdasarkan nilai keadilan, integriti, dan masa depan bersama. Masa depan orang Melayu dan Malaysia tidak sepatutnya bergantung kepada ketakutan semata-mata. Sebaliknya, ia perlu dibina atas asas ilmu, ekonomi yang kuat, perpaduan rakyat dan kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Pengakuan Tun Mahathir akhirnya menjadi satu refleksi besar
tentang keadaan politik Melayu hari ini. Ia membuka ruang kepada rakyat untuk menilai semula arah tuju negara, memahami kelemahan yang ada, dan mencari jalan baru untuk membina masa depan yang lebih stabil dan harmoni bagi semua rakyat Malaysia.